Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang ibadat tahun 5. Okey, tajuk yang kita akan belajar hari ini adalah berkaitan dengan tayamum. Okey, sebelum tu, murid-murid yang ada buku, seperti biasa, buka muka surat 102, buku teks. Kita akan tengok kepada tajuk tayamum. Okey. Tengok gambar muka surat 102 menunjukkan situasi di hospital yang mana seorang kanak-kanak lelaki sedang terbaring di hospital dengan kakinya yang berbalut. Jadi kita baca dialognya sama-sama ya. Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti? Seorang murid ni dia tanya pada ustaznya, dia kakinya berbalut, macam mana dia nak berwuduk sebab kaki ni termasuk dalam anggota wuduk. Okey, ustaz dia cakap, nizam, dalam keadaan-keadaan tertentu Islam mengharuskan kita bertayamum. Jadi hari ni kita akan belajar tentang tayamum. Okey, seperti biasa, kita tengok dahulu standard kandungan 4.1 merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul secara beradab. Standard pembelajaran 4.11 menerangkan pengertian tayamum. 4.12 menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. 4.13 menjelaskan rukun dan sunat tayamum. Okey, hari ini kita akan belajar tentang 3 standard pembelajaran, pengertian, sebab-sebab serta rukun dan sunat tayamum. Okey, yang pertama, pengertian tayamum. Apa itu tayamum? Okey, tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci kemudian ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, tayamum ni adalah menyapu debu tanah. Mestilah debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku. Itu sahaja pengertian tayamum. Okey, dalil nakli tentang tayamum. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Okey, sekali lagi. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Okey, ada perkataan tayammamu. Apa maksudnya? Okey, maksudnya sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang bersih. Jadi, tentang tayamum ni Allah ada sebut dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Okey, kita tengok rukun tayamum. Okey, rukun tayamum seperti mana rukun berwuduk, rukun tayamum pun ada rukun. Okey, rukun yang pertama mestilah niat. Setiap ibadat yang kita lakukan mesti ada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan ibadat kita mestilah mengikut pada niat. Okey, macam mana niat tayamum? Okey, sama-sama sebut ya. Nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayammum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Ini niat bagi orang yang bertayamum. Okey, tengok rukun yang kedua. Menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, ini rukun yang kedua.
menyapu debu tanah ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okey. Akhir sekali yang keempat, tertib. Sama juga dengan wuduk, mesti ada tertib. Okey, ini adalah rukun tayamum, iaitu ada 4 sahaja rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga siku. Serta akhir sekali, tertib. Tertib adalah mengikut turutan. Tak boleh sesuka hati, mesti ikut turutan. Okey, seterusnya kita tengok sunat tayamum. Perkara sunat bila kita bertayamum. Yang pertama, membaca basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Kita boleh menyapu muka daripada bawah ke atas pun boleh, tapi sunat kita menyapu muka dari atas ke bawah, menyapu dengan debu tanah. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Ini pun sunat. Okey, yang keempat, meregangkan jari ketika menepuk debu. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Sama juga dengan kita berwuduk, kita sunat mendahulukan anggota sebelah kanan. Lepas tu kiri. Okey, yang keenam, membaca doa selepas wuduk setelah selesai tayamum. Doanya sama dengan doa selepas wuduk. Okey, kita tengok sebab yang mengharuskan tayamum. Mesti ada sebab barulah kita diharuskan untuk tayamum. Sebab yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Bukan tiada air tapi tak berusaha. Kena usaha dulu cari air. Jika tak ada juga air, barulah kita boleh tayamum. Okay, yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Cukup untuk minum. Kalau kita ambil air tu untuk berwuduk, kita terpaksa menahan dahaga, maksudnya tak boleh nak minum. Jadi untuk kemudaratan diri, kita utamakan untuk keperluan diri dan ternakan sebelum kita berwuduk. Jadi bila air hanya cukup untuk diri dan ternakan, bolehlah kita bertayamum untuk melakukan ibadat. Okey, yang ketiga, jarak tempat ada air lalu jauh. Mungkin ada air tapi air tu terlalu jauh dan kita tak boleh nak pergi ke tempat yang ada air. Jadi kita harus bertayamum. Okey, sebab yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau musuh berdekatan tempat air. Okey, sakit ni mendapat pengesahan daripada doktor bahawa luka tu tak boleh terkena air dan boleh memudaratkan. Okey, yang kelima, cuaca yang terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Okey, contohnya bila dia mengambil wuduk, dia jadi sakit disebabkan cuaca yang terlalu sejuk, jadi dia diharuskan untuk bertayamum. Okey, untuk tajuk tayamum siri 1 kita sampai sebab yang mengharuskan tayamum. Jadi untuk seterusnya kita akan sambung lagi tayamum siri 2. Okey, jemput tonton dan jika manfaat, bolehlah share pada kawan-kawan semua.